Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwar Rigos. Fokus berita malam ini. Commerce International Merchant Bankers Berhad CIMB berhasrat untuk berkolaborasi dengan Kerajaan Sarawak pada masa akan datang untuk mengembangkan ekonomi syarikat-syarikat di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif CEO CIMB Group Holdings Berhad, Dato' Abdul Rahman Ahmad berkata, pada masa sekarang CIMB mempunyai aset sebanyak lebih 7 bilion ringgit untuk memberi pinjaman kepada syarikat dan individu di Sarawak. Kita discuss berbagai topik. Kita akan insya-Allah amat berharap untuk dapat bekerjasama, kita boleh kolaborasi bagaimana kita CIMB akan dapat membantu dan kerajaan Sarawak untuk mengembangkan ekonomi. Banyak kita topik-topik yang kita bincangkan tadi dan insya-Allah kita harap ini akan dapat buat sebab kami beritahu Premier sekarang CIMB dalam kita punya aset untuk memberi pinjaman kepada Sarawak, syarikat Sarawak dan juga kepada rakyat Sarawak lebih 7 bilion ringgit ya. Dan kami berhasrat untuk mengembangkan lagi aset-aset yang pinjaman-pinjaman yang kami berikan untuk rakyat Sarawak dan negeri Sarawak dan syarikat-syarikat Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya di Kuching pada Isnin. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada delegasi Pelabuhan Bintulu yang diketuai Pengerusi Pelabuhan Bintulu, Datuk Syarkawi Alis. Seterusnya, orang ramai diseru agar memelihara kebersihan sungai kerana ia adalah sumber pendapatan penduduk setempat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sistem pengambilan pembuangan sampah telah ditambah baik, maka orang ramai dinasihati untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai lagi. Kita harus memelihara kebersihan sungai. Memastikan jangan ianya tercemar. Kerana sungai ialah salah satu daripada punca rezeki sistem pengambilan pembuangan sampah diatur yang harus kita tingkatkan usaha begini. Jadi sungai itu bukanlah tong sampah, bukan tong sampah sungai. Jadi janganlah kita buang sembarangan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada GP Joran Kampung Datuk Kuala Lawas edisi kedua tahun 2024 di Lawas pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu menambah, tempat-tempat awam seharusnya digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jelasnya, fasa kedua akan dilaksana tidak lama lagi seperti tempat melabuhkan perahu dan kemudahan lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Program anjuran pemuda Kampung Datuk Kuala Lawas itu turut menyaksikan simbolik pelepasan benih ikan oleh Datuk Amar Awang Tengah dan penyerahan cek insurans berkelompok kepada penerima. Selanjutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK terus berusaha untuk membantu golongan gelandangan di seluruh Sarawak melalui pembukaan tempat transit gelandangan TTG di bandar-bandar utama dengan 2 lagi bakal dibuka di Kuching. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kajian pemetaan bandar-bandar utama di Sarawak iaitu Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri menunjukkan keperluan TTG untuk golongan ini. So based on our mapping, we know that there is a need. Tempat transit gelandangan, and we have started the one in Sibu, and I can say that it is very successful. We say it's successful because dari segi objektifnya iaitu ada tempat untuk mereka tidur, kemudian mandi, makan, ya. And we walk a step further by providing them with income generating skills, and we do also counselling and also job matching.
Beliau berkata demikian ketika berucap semasa kunjungan hormat ke Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU pada Isnin. Tambahnya, KPWK amat gembira dengan kejayaan TTG pertama menyebabkan kementerian ingin membuka tempat tersebut di beberapa bandar utama di Sarawak bagi membantu mereka. TTG di Kuching bakal dibuka di kawasan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS iaitu di bangunan Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC, manakala kawasan di BKU pula akan dibuka di sebuah kedai di Jalan P. Ramlee dengan kemajuan TTG masih lagi di tender. Dalam pada itu, kunjungan hormat pihak KPWK juga bagi merapatkan lagi kerjasama dengan pihak di BKU dalam usaha untuk mewujudkan inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak CFCI dan inisiatif Bandar Mesra Umur AFCI serta membincangkan masalah kemiskinan bandar. Keperkembangan di Bintulu, Sarawak berpotensi untuk menjadi pengeksport makanan ke seluruh Malaysia menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Beliau berkata Sarawak mempunyai lebihan permintaan telur, ayam, daging ayam dan daging kinzer. Katanya ladang kinzer di Selangau telah diluluskan selain daripada ladang kinzer yang diusahakan oleh pihak swasta. Sarawak juga berpotensi untuk mengeksport kerana pada masa sekarang Sarawak mempunyai lebihan permintaan telur ayam, ayam daging dan kinzer. Namun begitu, pengeluaran padi hanyalah 34% sahaja daripada hasil padi tempatan, manakala selebihnya iaitu 66% lagi adalah diimport. Katanya semasa berucap di Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP 2023 Adun Kemenah bagi kawasan Sebauh di Bintulu pada Ahad. Dalam majlis sama, beliau yang juga Adun Kemenah turut memaklumkan bahawa banyak permohonan telah diterima dan kebanyakan telah diagihkan pada tahun lepas dan ini merupakan baki daripada tahun lepas. Bermula tahun 2024, jelasnya keutamaan diberikan kepada yang belum menerima bantuan peruntukan MRP. Difahamkan RM457,000 telah diagihkan kepada 23 penerima bagi kawasan Suai dan Niah di kawasan Adun Kemenah yang terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Badan Bukan Kerajaan NGO dan Biro Wanita serta lain-lain. Di Miri pula, peranan mempromosikan kebudayaan masing-masing merupakan tanggungjawab semua pihak terutamanya setiap etnik di Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata mempromosikan kebudayaan tradisional adalah penting agar lebih ramai masyarakat memahami dan mengenali budaya tersebut khususnya generasi muda. Menurutnya, rakyat di Sarawak mempunyai pelbagai etnik yang masing-masing memiliki kebudayaan tersendiri. Oleh itu katanya setiap rakyat terutama golongan muda amat penting memainkan peranan mendalami serta memahami kebudayaan sendiri dan kemudiannya mempromosikan kepada masyarakat luar. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Exhibition on Chinese Traditional for Arts Anjuran Persatuan Cina Bersekutu FCA bahagian Miri pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga Adun Senadin berkata dedikasi ditunjukkan Persatuan Cina Bersekutu FCA ini dalam menganjurkan pelbagai aktiviti mempromosikan budaya dan kesenian khususnya kaum Cina harus dipuji dan dihargai. Ujarnya, usaha gigih persatuan-persatuan bukan kerajaan NGO termasuk Persatuan Cina Bersekutu FCA selama ini telah membantu dalam memperluas dan meneroka kemungkinan terhadap generasi muda untuk memahami kebudayaan dan latar belakang mereka. Masih dengan perkongsian di Miri, aktiviti amal yang diadakan oleh pihak pertubuhan maupun individu mampu menjadi contoh teladan yang baik kepada masyarakat dalam membantu golongan yang memerlukan selaras dengan promosi Kerajaan Sarawak dalam membina masyarakat penyayang. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chee Yew berkata, beliau amat gembira melihat terdapat banyak pertubuhan sosial dan masyarakat di Miri sudi menganjurkan program perayaan serta memberi sumbangan kepada mereka yang kurang bernasib baik semasa menjelang musim perayaan. Menurutnya, aktiviti sebegini menunjukkan kasih sayang membantu golongan yang kurang berkemampuan, membolehkan mereka merasai suasana perayaan, menunjukkan masyarakat tidak lupa membantu golongan yang kurang berkemampuan pada musim perayaan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sempena sambutan Tahun Baru Cina bersama Miri Home for the Aged di Miri pada Ahad. Tambahnya, banyak pertubuhan atau individu yang bersemangat kini mengadakan aktiviti amal untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan dan memberi penjagaan serta restu kepada mereka dengan kedatangan Tahun Baru Cina bulan depan. Katanya, organisasi sosial dan golongan masyarakat Miri membantu kumpulan yang kurang bernasib baik tanpa mengira agama dan kaum, selaras dengan promosi Kerajaan Sarawak untuk membina masyarakat penyayang.
Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin, saksikan Visi Premier Sarawak 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.